RBT tingkatan 1, kali ini kita belajar bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi, subtajuk kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, setelah kita dah belajar tentang elemen, prinsip reka bentuk, kemudian kita belajar kriteria, okey, teknik pembinaan objek. Okey, jadi apakah kepentingan reka bentuk yang kita hasilkan di pasaran kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, baik. Tujuan utama reka bentuk. Kenapa kita mereka bentuk? Yang pertama adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar. Produk tu mestilah bermanfaat dalam kehidupan manusia. Bermaksud apa-apa rekaan yang kita cipta, rekaan tersebut mesti dapat digunakan untuk memudahkan kehidupan kita. Okey, kemudian satu lagi, banyak reka bentuk dihasilkan di pasaran. Okey, jadi pengguna bebas untuk memilih yang mana yang dia nak guna, yang dia nak pakai, mengikut cita rasa dia. Kalau orang miskin, dibelilah setakat pendapatan yang dia cukup lah. Okey, mengikut kemampuan dia dan juga keinginan. Okey, jadi kita tengok apakah kepentingan teknologi dan reka bentuk pada kehidupan manusia. Okey, yang pertama, menyumbang pembangunan sains dan sosial dan juga perniagaan. Okey, bila terhasilnya banyak produk di pasaran, okey, pembangunan sosial, sains dan perniagaan dapat ditingkatkan. Banyak kedai-kedai telah kita boleh buka untuk menjual produk-produk yang dihasilkan. Kemudian kita akan adanya pembangunan dalam bidang sains, ada rekaan terkini dan sebagainya. Kemudian memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Kebiasaannya produk yang dihasilkan adalah mengikut peredaran zaman, teknologi terkini. Jadi segala produk yang dihasilkan sentiasa memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Jadi kalau barang-barang yang yang dah lama tapi fungsi dia sama, dan ada lagi barang yang berteknologi tinggi sikit, fungsi yang sama, jadi kebanyakan pengguna akan memilih yang terkini lah. Kemudian memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Satu lagi, kenapa orang cipta? Sebab yang pertama, nak memudahkan kerja. Yang kedua, nak jimatkan masa. Semua orang kalau boleh, contohnya macam kita kata TV. Zaman dulu, kalau kita nak on, kita kena tekan button. Kita nak tukar channel, kita kena tekan button ataupun pusing button dia. Tapi sekarang dengan adanya remote control, kita boleh duduk setempat saja. Kita boleh tukar channel. Kemudian satu lagi, sekarang ni dah boleh connect wifi TV tu dekat handphone. Lagi mudah. Jadi memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Banyak produk yang diciptakan makin canggih lah mengikut peredaran zaman, dan dia memudahkan kerja kita lah. Kemudian mengurangkan penggunaan tenaga dan kos. Produk yang dihasilkan kurangkan tenaga kita nak guna. Itulah macam tadi tu, TV tadi kita duduk setempat je kan, kita tekan saja. Tak ada pergerakan. Kemudian kos kita pun kos kita akan kurang. Kemudian memupuk nilai invensi, inovatif dan kreatif. Akan mewujudkan pencipta-pencipta lah, ataupun lebih lagi ramai orang mereka. Invensi inovatif ni bermaksud membuat rekaan terkini, membuat rekaan yang
penambahbaikan dan juga mereka cipta produk-produk yang tidak wujud lagi di pasaran. Okey, jadi mewujudkan nilai-nilai invensi inovatif ni. Okey, kita akan sentiasa membuat penambahbaikan terhadap produk. Produk tu fungsi dia sama tapi ada penambahbaikan. Mungkin fungsi satu menjadi multi purpose, okey, menjadi multi, okey, banyak. Contohnya macam jam tangan ataupun macam sekarang ni handphone. Kalau dulu telefon memang diciptakan pada mula-mula telefon untuk kita menghubungi seseorang, okey, jadi kita dengar suara seseorang. Tapi makin lama makin terkini dicipta telefon tadi menjadi handphone sekarang. Okey, kita boleh dengar muzik, kita boleh berhubung dengan orang secara nampak video dan sebagainya lah. Okey, seterusnya yang terakhir membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Bila wujudnya sesuatu rekaan dicipta, okey, maka wujudnya lah peluang pekerjaan. Contohnya di kilang lah. Selalunya kalau cipta-ciptaan ni dia ada di kilang, lepas tu adalah peluang pekerjaan. Okey, kita tengok sekarang ni dah ada, kita dulu tak ada kilang kereta, sekarang dah ada kilang kereta dan adalah pekerja dia untuk memasang kereta tadi. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan reka bentuk dalam bidang kerjaya. Kita tengok bidang industri. Industri, sub bidang dia kewangan, mesin, pembinaan, perkilangan dan perlombongan. Kejuruteraan pula dia di bawah kita panggil arkitek ni. Ada bangunan. Dekat kita ada kejuruteraan awam, biokimia, bioperubatan, elektrik, komputer, nuklear, kaji logam, pembuatan dan petroleum. Kemudian dalam bidang kesihatan dan keselamatan, kita ada bioinformatik, bioteknologi, bioperubatan, keselamatan, perlindungan, kebakaran dan pemakanan. Dalam bidang maklumat dan komunikasi, kita ada grafik, komunikasi, pengimejan, image lah, dan muzik. Kemudian kediaman. Dalam rumah kita ada sudu, garpu, pinggan, mangkuk, pembungkusan dan pendidikan. Kemudian kita ada apa lagi? Olahraga. Dalam bidang olahraga dan rekreasi, alat perkhidmatan, alatan sukan dan taman permainan. Kemudian kita dari bidang pengangkutan pula, kita ada ruang angkasa. Dari segi lautan, ada kapal, bot, kenderaan bermotor, kereta, motor, serta pengangkutan di air, laut dan udara lah. Kemudian sains gunaan, kita ada elektronik, bahan optik, seramik, nano, teknologi hijau dan perkomputeran. Dalam bidang ketenteraan, kita ada pembuatan bom, senjata api dan kelengkapan tentera. Kemudian kita tengok peranan reka bentuk dan teknologi kepada individu. Apakah kepada individu? Maksudnya kepada seseorang. Kepada seseorang ni bermaksud yang pertama, individu tadi itu bila dia pergi ke kedai, contohnya lah, dia bebas untuk memilih produk yang dia ingini lah, mengikut kemampuan dan keperluan dia. Kemudian pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Okey, kemudian yang ketiga, guna sumber alam secara terhad dan bijak. Maksudnya kita guna secara optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Okey, kemudian pupuk sikap bersyukur. Pupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudahkan. Okey, banyak rekaan yang telah memudahkan kerja kita lah. Kemudian yang terakhir, hasilkan reka bentuk yang serba boleh. Okey, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Kita selalunya
Bila banyak produk yang diciptakan, kita pun makin lama makin ada idea lah untuk membuat rekaan terkini. Kemudian kepada masyarakat, masyarakat ataupun golongan tertentu, kita tengok yang pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya, melahirkan nilai estetika, melahirkan masyarakat kreatif, bentuk masyarakat yang bertamadun dan berdaya maju. Okey, dan yang terakhir, kepada pengeluar dan negara. Pengeluar ni kebiasaannya kita kata kilang lah. Okey, mengeluarkan produk berjenama negara. Contohnya sekarang kita ada kereta Proton dan Pro 2. Okey, kemudian melindungi hak cipta rakyat. Bila kita ada mencipta sesuatu, kita boleh pasarkan. Jadi kita boleh melindungi hak cipta kita. Okey, tingkatkan pendapatan negara. Bila banyak orang mencipta, banyak barang kita boleh jual di pasaran, makin meningkatlah pendapatan negara kita melalui cukai lah. Kemudian menjadi aset negara yang berharga. Menjaga maruah dan keselamatan negara, menjadi penanda aras sebagai negara maju. Kebiasaannya produk yang terkini bila diterima di negara-negara luar, selalunya akan menjadi penanda aras lah sebagai negara yang maju. Okey. Seterusnya kita tengok etika dalam reka bentuk. Etika ni undang-undang. Untuk mereka bentuk, kita ada juga etika dia, iaitu nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaannya itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna. Maksudnya barang yang kita cipta tadi, barang yang selamat lah. Nilai dan reka bentuk mempunyai garis panduan yang harus dipatuhi. Kita ikut yang diluluskan. Contohnya macam sirim dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok etika yang pertama adalah keaslian. Asli bermaksud original. Okey, mereka bentuk produk dengan usaha sendiri, bukan pemplagiat. Maksudnya tirulah atau meniru hasil reka kerja orang lain. Kita reka sendirilah, kreatif, menghasilkan produk yang tidak ada lagi di dalam pasaran. Okey, kita reka, kemudian kita boleh letak nama kita, asli, original. Okey, etika yang kedua adalah jujur. Orang yang nak mencipta reka bentuk ni jujur dalam menentukan harga produk. Sebab bila dia mencipta, dia mereka, hanya dia saja yang tahu kos pengeluaran dia, upah, beli bahan, okey, dan sebagainya. Lepas tu dia tambah dengan untung sikit, untuk dia dapat untung. Lepas tu dia letaklah harga yang berpatutan. Itu dia kata jujur. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Okey, yang tak boleh yang terselindung lah, kita letak secara jujur harga tadi. Okey, kemudian yang nombor 3 adalah bermanfaat. Manfaat maksudnya produk yang dihasilkan dapat digunakan, bukannya dihasilkan kemudian digunakan tapi mendatangkan keburukan. Kita tak mau. Jadi dia lebih mendatangkan kebaikan, bermanfaatlah, berfaedah kepada pengguna. Semakin banyak orang menggunakannya, maka produk tersebut semakin bermanfaat. Okey, contohnya apa? Ni rekaan dapur gas. Dulu dapur gas, sebelum dapur gas kita guna apa tu? Dapur kayu, kemudian dapur minyak, kemudian dapur gas. Sekarang ni dah ada elektrik dan sebagainya lah. Bermanfaat. Boleh masak dengan cepat. Daripada tungku 1, tungku 2, tungku 3 pun ada sekarang ni. Okey, jadi seterusnya kita tengok mesra alam sekitar. Mesra alam sekitar bermaksud menggunakan sumber
semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan atau bahan yang boleh dikitar semula. Okey, contohnya botol plastik dikitar semula dan dijadikan pasu yang menarik dan berdaya komersial lah, bagi jadi pasu cantik sikit. Okey, kita kitar semula. Kemudian yang terakhir, selamat digunakan, iaitu menghasilkan produk yang selamat diguna dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Contohnya jaket yang penunggang motosikal pakai tu. Dia ada nampak line yang lusinar. Maksudnya ada pemantul cahaya yang sesuai dipakai pada waktu malam. Jadi selamatlah, selain daripada nak bagi hilang sejuk bawa motor tu, dia juga ada ciri-ciri keselamatan. Maksudnya orang nampak dia bila cahaya terkena pada jaket tadi. Okey, baik, sekian saja. Assalamualaikum.